Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus hari ini, Sarawak akan bina 6 menara baharu di Masjid Negeri Sarawak. Perinciannya, kita langsung bersama Buma Win di Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Sebelum itu kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Pemangku Raja Pahang Tengku Hazanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berangkat pulang selepas mengadakan lawatan selama 5 hari di Kuching. Keberangkatan tiba Tengku Hasanal di lapangan terbang antarabangsa Kuching kira-kira jam 12.15 tengah hari disambut oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Hee Chang Kee. Sepanjang berada di Ibu Negeri Sarawak, Tengku Hasanal yang tiba di Kuching pada Isnin lepas telah berkenan membuat beberapa lawatan termasuk di Muzium Budaya Borneo, Pusat Hidupan Liar Semenggoh, Petroleum Sarawak Berhad dan tapak semayan alga di Taman Industri Demak Laut. Tengku Hasanal juga berkenan berangkat ke majlis santapan malam yang turut dihadiri Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Sebanyak 6 menara baharu akan dibangunkan di Masjid Jamek Negeri Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memaklumkan menara tersebut akan mengikut reka bentuk menara yang terletak di Masjid Nabawi di Madinah. Tanpa mendedahkan bila akan dibina, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mahu Masjid Jamek menjadi nadi kepada kawasan pemerintahan berikutan tapaknya merupakan titik pertengahan kawasan pentadbiran negeri. Beliau memberitahu demikian pada wacana Perdana Premier Sarawak bersama agensi-agensi Islam di Kuching. Lebih 500 warga kerja Majlis Islam Sarawak hadir dalam majlis tersebut. Terdahulu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari dan isteri Puan Sri Datuk Amar Jumaani turut menunaikan solat maghrib dan isyak berjemaah. Penganjuran Tamasya Sukan terbesar di Sarawak Suksar edisi ketiga memberi peluang kepada atlet muda yang berbakat untuk bersaing dengan rakan mereka dari bahagian lain. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Karim berkata Sarawak menyasarkan untuk menghantar seramai kira-kira 1,000 orang atlet pada Sukan Malaysia SUKMA yang akan diadakan pada 17 hingga 24 Ogos depan di Sarawak. Menurut beliau, Sarawak sebagai tuan rumah juga akan menyertai kesemua 37 acara sukan yang akan dipertandingkan. Menerusi teks ucapannya yang disampaikan oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah ketika majlis penutupan Suksar di Sibu. Premier menambah berbekalkan semangat Agi Hidup Agi Ngelaban, beliau percaya semua atlet yang menyertai Suksar kali ini bertanding dengan semangat juang yang cukup kental. Malah ramai atlet kelahiran Sarawak telah mengharumkan nama negeri dan negara. Justru Kerajaan Sarawak telah merangka strategi dan melaksanakan beberapa program dalam agenda pembangunan belia, termasuk penganjuran pelbagai acara sukan yang boleh membantu dalam mencapai pendekatan holistik ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Karim berkata Sarawak menyasarkan untuk menghantar seramai kira-kira 1,000 orang atlet pada Sukan Malaysia SUKMA yang akan diadakan pada 17 hingga 24 Ogos depan di Sarawak. Menurut beliau, Sarawak sebagai tuan rumah juga akan menyertai kesemua 37 acara sukan yang akan dipertandingkan. Jelasnya, sukan-sukan yang akan diberi tumpuan dan sasaran emas oleh kontijen hanya akan diumumkan kelak selepas pelancaran larian obor untuk SUKMA 2024. Pada masa itu, baru akan nampak sukan yang mana akan diberi penekanan, jumlah emas, jumlah medal yang lain yang akan kita beri target. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Majlis Penutupan Sukan Sarawak Suksar edisi ketiga yang diadakan di Stadium Tertutup Sibu. Mengenai Suksar, beliau memberitahu beliau berpuas hati dengan penganjuran tamasya sukan itu kali ini. Suksar merupakan medan untuk mencungkil bakat atlet yang bakal mewakili Sarawak pada SUKMA kelak selain memberi pendedahan kepada pegawai-pegawai pertandingan sebelum penganjuran SUKMA. Baik, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menghadiri dialog bersama delegasi Maybank Investment Bank dan pengurus dana di Kuching petang semalam.
Menerusi hantaran di laman Facebook Sarawakku, Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari telah diajukan dengan pelbagai soalan mengenai ekonomi pada sesi setengah jam tersebut yang dikenalikan oleh Ketua Serantau Penyelidikan Kumpulan Perbankan Pelaburan Maybank, Anan Pamankantan. Soalan yang dikemukakan antara lain menyentuh tentang pendidikan dan pembangunan bakat, strategi pembangunan pasca COVID-19 2030, sektor perbankan di Sarawak dan fungsinya untuk membangunkan perusahaan kecil sederhana, dana kekayaan masa depan berdaulat Sarawak, strategi serta prospek pelaburan khususnya dalam sektor tenaga boleh diperbaharui. Antara yang hadir ialah Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak Datuk Seri Dr. Wan Lizosman Wan Omar dan Pengarah Unit Perancang Ekonomi Datuk Lester Matthew. Pasukan Perisikan Siasatan Khas Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman bersama Pasukan Marin Wilayah 5 Bintulu telah berjaya menahan 5 lelaki dan seorang wanita warga asing serta seorang lelaki tempatan dalam op kontraban di Miri pada Isnin lepas. Dalam kenyataan media, Ketua Polis Daerah Miri, ACP Alexon Naga Cabu memaklumkan kesemua suspek yang berumur dalam lingkungan 20 hingga 41 tahun itu ditahan di sebuah premis sekitar pukul 3 petang. Pelbagai jenis minuman keras dan rokok tanpa cukai bernilai 2.4 juta ringgit telah dirampas dalam operasi tersebut. Kesemua suspek ditahan di lokap Balai Polis Pusat Miri. Kes ini telah diserahkan ke bahagian siasatan jenayah daerah untuk siasatan dan disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967 dan Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63. Baik, kita ke berita sukan. Zon Selatan yang diwakili Serian, Samarahan, Kuching muncul juara keseluruhan Sukan Sarawak Suksar edisi ketiga. Zon Selatan memenangi 63 pingat emas, 43 perak dan 37 pingat gangsa. Ketua Kontijen Zon Selatan Suksa, Caroline Cleophas Joseph ketika ditemui memberitahu pihaknya memberikan persediaan rapi sebelum Suksa ini berlangsung. Semua memberi kerjasama yang erat. Kita mempunyai jadual tertentu. Setiap pengurus mempunyai jadual tertentu, and they are very disciplined lah dalam preparation sebelum pertandingan ini. Dua atlet taekwondo dari Zon Selatan juga diumumkan sebagai atlet lelaki dan wanita terbaik selepas masing-masing memenangi 3 pingat emas dalam 3 kategori berbeza. Anugerah ini susah untuk dapat kerana setiap hari saya training, study kadang-kadang susah sikit lah sebab saya banyak korbankan masa kepada parents saya. Mereka banyak korbankan masa hantar saya training petang, malam. Thank you dekat family, club, Grandmaster Tan and all the coaches that dah ajar kami lah. Terus untuk dapatkan anugerah tu sangat-sangatlah susah. Perlu berkorbankan masa semua. Kami pun si terfikir untuk mendapatkan anugerah tu. Zon tuan rumah, Zon Tengah iaitu Sibu, Mukah dan Kapit di tempat kedua tamasya ini selepas memenangi 50 pingat emas, 47 perak dan 54 gangsa. Kontijen Zon Utara iaitu Limbang, Miri, Bintulu pula berada di tempat ketiga dengan 49 pingat emas, 56 perak dan 59 gangsa. Zon manakala Zon Barat, Sarike, Betong, Sri Aman berada di kedudukan terakhir dengan 8 pingat emas, 20 perak dan 44 pingat gangsa. Selepas Sibu, Suksa edisi keempat akan diadakan di Zon Barat pada tahun depan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik, Buma, terima kasih.